Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, saya Najha. Saya adalah pelajar sarjana kaunseling berkhususan dalam mental health di UUM. Okey, insyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi mengenai tajuk yang menarik minat saya, iaitu kuasa ataupun peranan ibu bapa dalam memantau isu pornografi dalam kalangan anak-anak. Okey. Apa yang perlu diketahui dalam video ini, saya perlu melakukan tugasan untuk memberi kesedaran atau mengadvocate people outside mengenai sesuatu isu yang sedang membarah dalam masyarakat Malaysia sendiri. Okey. Isu tersebut adalah mengenai pornografi. Jadi dekat sini saya ingin tekankan kepada masyarakat di luar sana, terutama ibu bapa, untuk memantau dan mengawal pengguna internet anak-anak di rumah, okey, semasa musim PKP inilah terutamanya lah. Okey, jadi seperti yang diketahui, pornografi ni adalah perkara yang tak elok. Dia sesuatu yang boleh memberi kesan yang buruk dan membawa kepada ketagihan melampau. Okey, in fact, ketagihan terhadap pornografi ada lebih buruk dan lebih teruk daripada ketagihan dadah. Ini berikutan bila kita ketagih dadah, kita akan ambil kan. Okey, tapi apabila ketagih pornografi ini, kita hanya melangkaui kita punya imajinasi. Ia adalah hanya imajinasi dan kita punya kreativiti dalam membayangkan perkara tu berlaku dekat kita. Okey, jadi pornografi itu sendiri adalah merupakan bahan atau visual yang merangsangkan dan bertujuan memang dia bertujuan untuk memberahikan penonton dan pembaca. Okey, jadi dekat sini saya ingin tekankanlah, dia terdapat sangat banyak kesan buruk. Okey, kesan buruk dia yang mampu mempengaruhi otak kita adalah dari segi kita punya emosi, kita punya pemikiran, kita punya mental. Okey, disebabkan dalam otak kita ada satu bahagian yang dinamakan striatum. S-T-R-I-A-T-U-M. Okey, bahagian ni dia terikat dengan kita punya motivasi ataupun motivation. Okey, jadi apabila kita ketagih dengan pornografi ni, lama kelamaan otak kita akan mengalami penyusutan. Bahagian ni akan mengalami penyusutan dan pengecutan. Okey, secara tidak langsung apabila otak kita ni ada setempat yang mengalami pengecutan, maka secara langsung dia akan mempengaruhi emosi dan mempengaruhi juga kita punya memori. Okey, dia akan mempengaruhi memori kita. Okey, individu yang ketagih pornografi ni secara langsung dia akan mudah untuk mendapat Alzheimer. Okey, mengikut satu kajian lah. Okey, dan perlu diketahui juga akan berlakunya sumbang mahram dalam keluarga. Okey, kes-kes rogol dan kes-kes pencabulan yang tinggi dan juga pedofilia. Okey, hal ini berikutan dalam grafik statistik di Pornhub Malaysia menunjukkan bahawa semasa musim COVID-19 ni, pencarian di internet sebanyak 84%. Okey, 84% yang sangat banyak kan. Wow, dia macam jumlah yang sangat banyak. Okey, jadi perkara ni sebenarnya sangat serius. Okey, memanglah benda ni adalah tabu atau perkara yang memalukan dan mengaibkan masyarakat kita, terutama Melayu lah kan, dan orang Islam sendiri. Perkara ni, maksudnya bila benda yang tabu ni, kita perlu luaskan skop untuk memahami dan mengetahui, kita menangani isu ni. Macam mana kita nak membanteras isu pornografi ni yang semakin membarah dalam kalangan rakyat Malaysia sendiri. Okey, saya sambung balik yang dekat Pornhub tu. Okey, Pornhub ni adalah laman web yang menyediakan video-video yang berunsurkan lucah lah, yang berunsurkan pornografi ni. Okey, mengikut sumber dikatakan bahawa Malaysia ni merupakan negara Asia tertinggi. Okey, negara Malaysia adalah negara pertama tertinggi di Asia Tenggara. Okey, dan 4 tertinggi di dunia. Okey, nampak tak betapa seriusnya benda ni. Sedangkan sebenarnya kita macam kita tak tahu pun benda ni kan. Okey, jadinya dekat sini bila benda ni berlaku, secara langsung sumbang mahram pun akan turut berlaku. Contohnya mak dengan anak, bapa dengan anak, ataupun yang lebih teruk, atuk dengan cucu sendiri pun. Okey, tu hasil daripada apabila menonton video-video lucah ni. Dan dikatakan video pornografi kanak-kanak adalah yang paling tinggi Malaysia. Okey, pada sumber pada tahun 2018 lah. Okey, lepas tu
Dan 80% daripada yang menonton video ni puratanya adalah daripada kanak-kanak seawal umur 10 tahun sehingga 17 tahun. Alangkah sayangnya anak-anak generasi kita ni menghabiskan masa dengan benda-benda yang tidak berfaedah seperti ini. Okay? Jadi kesan yang seterusnya dia akan beri kesan pada masa kita sendiri, masa emosi anak-anak kita juga akan turut terganggu. Okay, kenapa begitu? Sebab apabila kita menonton video-video ini secara langsung, kita akan, dia macam mana, pornografi ni dia macam satu ketagihan yang bahaya, kerana bila kita tengok satu tu kita akan lanjut, dia akan berentetan. Okay, dia tak akan stick kepada satu video saja, dia akan membawa kepada video yang seterusnya. Okay. Dan secara langsung tidur anak kita akan terganggu bila tidur tak cukup ataupun dapat insomnia, dan of course emosi dia pun akan jadi tak menentu, akan jadi terganggu. Lepas tu dia akan mudah marah, dia akan tantrum dan sebagainya lah. Okay, sayanglah sebab anak kita seawal usia 10 tahun sampai 17 tahun tu adalah masa dia untuk mencuba. Ya, kita faham dia ingin mencuba sesuatu yang baru, tapi bila disalurkan ke arah yang tidak betul, maksudnya kalau tu sangat merusikan lah kan sebagai ibu bapa. Okay. Jadi ibu bapa perlulah ambil sedikit inisiatif untuk membantu anak-anak kita untuk meluangkan masa dengan benda yang lebih berfaedah, terutama di musim COVID-19 ni. Okay? Antara yang ibu bapa boleh lakukan untuk menangani isu pornografi ini, satunya adalah dengan meletakkan password dalam telefon. Okay? Saya tahu perkara ni bukanlah mudah untuk dilaksanakan, tapi at least kita cuba. Okay, letak password ataupun elakkan anak kita duduk secara bersendirian. Okay, secara bersendirian, sebab bila ketagih dengan pornografi ni, dia secara tak akan teringat benda-benda yang tak elok tu kan. Okay, kita duduk bersendirian, secara tak langsung benda tu akan datang dan kita akan cari, dan anak tak confirm dia akan cari dan dia akan tengok. Okay, so kita as ibu bapa kita kena pantau. Okay, kita kena pantau. Bila kita dah elakkan dia bersendirian, kita kena ajaklah, kita sebagai ibu bapa kena kreatif dan kena pandai untuk mengajak anak-anak untuk tidak melakukan perkara pornografi ni. Okay, lepas tu antara cara yang boleh kita lakukan adalah dengan solat berjemaah. Okay, dengan makan sekali, buat aktiviti sekali, seperti kemas rumah, solat berjemaah. Kita boleh buatlah perkara yang berfaedah. Okay, at least duduk bersama-sama untuk bincang, untuk bercakap. Walaupun tak buat apa pun, duduklah sekali kan. At least menonton TV pun tak apa, daripada duduk bersendirian dalam bilik dan dia tengok benda-benda pornografi tersebut. Okay, last but not least, berdasarkan pengalaman yang orang ceritakan kepada saya, menghadkan masa penggunaan internet dalam rumah ataupun mobile data dalam rumah lah, wifi atau mobile data. Okay, jadi contohnya hari persekolahan, kita hadkan masa guna internet sampai pukul 8 malam saja. Okay, pada hari Minggu pula kita had sampai lajak sikitlah pukul 9. Okay, selebih daripada itu ibu bapa kena tegaslah untuk tidak mengizinkan anak-anak untuk melayari internet. Okay, insyaAllah lah kita cuba. Okay, kita cuba sebanyak mungkin, sebab benda ni sangat serius. Okay, sangat serius. Dia seperti parah yang sengap. Okay, yang kita tak aware pun benda ni. Okay, yang kita tak tahu pun selama ni. Kata anak-anak kita tengok benda-benda yang tidak elok ini. Okay, saya harap video ini bermanfaat lah untuk anda semua. Kita dah tahu kesan-kesan, kita dah tahu pun cara untuk menangani. Jadinya saya ingin tekan kat sini adalah mencegah lebih baik daripada mengubati kan. Okay, jadi saya ingin timbulkan satu persoalan untuk membuatkan kita berfikir sedikit. Okay, mengenai seperti yang kita tahu, anak-anak kita ni akan memimpin kita pada suatu hari nanti, pada masa akan datang. Okay, kita tak tahu apa yang akan jadi kan. Okay, jadi kita sebagai bapa atau kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita nak ke anak-anak ni yang melihat dan ketagih kepada pornografi ni mengetuai dan memimpin negara kita pada masa akan datang? Tepuk dada, tanya selera lah. Okay. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ni. InsyaAllah kalau ada siapa yang nak share ataupun nak berkongsi kepada rakan-rakan, silakan. Okay, jika ada manfaat, silakan. Okay, yang kurang daripada saya, yang baik itu semuanya daripada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum.